Didik TV KPM. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan latihan pengukuhan, dan saya faham, saya yakin bahawa kamu semua sudah faham apa yang kita belajar sebelum ini. Okey, kita tengok, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita, kita akan bagi soalan. Ya. Okey. Terangkan maksud proses utama fisiologi tumbuhan. Okey. Terangkan maksud, maknanya ialah definisi. Memberi definisi. Okey. Okey, siapa yang nak jawab? Okey, Haifa dululah. Haifa, baik. Okey Haifa, silakan. Apakah jawapannya? Proses penyerapan air daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey, bagus Haifa. Penyerapan proses kehilangan air dari tumbuhan ke atmosfera. Okey, bagus Haifa. Tepat sekali. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua, translokasi. Apa maksud translokasi? Okey, Alisha, tolong jawab. Apa maksud translokasi? Translokasi ialah proses mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Itu pun sudah dapat markah dah. Mengangkut hasil tumbuhan dari daun ke seluruh tumbuhan. Okey, yang tepatnya kamu kalau boleh sebut bahan apa hasil fotosintesis itu, dan dia diangkut melalui apa? Mengangkut melalui filem. Okey, yang tepatnya proses pemindahan ataupun pengangkutan bahan organik seperti glukosa di dalam filem dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Itu yang lengkapnya lah. Tapi jawapan yang kamu bagi itu sudah memadai. Okey. Jadual di bawah, soalan seterusnya. Okey, jadual di bawah menunjukkan proses utama fisiologi tumbuhan. Nyatakan proses itu. Okey, dia ada satu proses utama dan juga keterangan. Okey, baca dulu Adam. Yang pertama tu, baca dulu proses keterangan prosesnya, kemudian bagi jawapan dia. Proses air tanah masuk ke dalam akar dan rambut melalui proses osmosis. Ya, okey. Apa nama proses tu? Penyerapan. Kita tengok jawapan. Okey, betul Adam. Bagus. Terbaik. Penyerapan. Okey, yang kedua. Haifa Muhammad, bagi jawapan. Baca dulu apa dia keterangan proses dan bagi jawapan. Proses pemindahan atau pengangkutan bahan-bahan organik di dalam flom dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, apa jawapan dia? Proses translokasi. Translokasi, kita tengok. Betul tak jawapan dia? Okey, betul. Bagus. Dan yang terakhir sekali. Okey, Alisha. Proses ini penting untuk mengeluarkan air yang berlebihan dari tumbuhan. Proses respirasi. Okey, cantik. Jadi, jawapannya ialah respirasi. Betul ke respirasi tu? Betul ke salah? Saya bagi jawab tulis tu respirasi, betul ke salah? Saja nak test semua. Salah betul tak? Sebenarnya ialah transpirasi. Yeah. Okey, jawapan ni salah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan kesan persekitaran terhadap Rajah di bawah menunjukkan kesan persekitaran terhadap kadar transpirasi. Okey. Ini soalan ni kena analisis. Analisis data. Okey, kita dah tahu ada 4 faktor. Tapi di sini ada 2 saja. Okey. Nyatakan hubung kait bagi setiap graf. Okey, soalan ni agak mencabar. Dia tak susah, mencabar. Okey. Boleh tengok graf dulu, kaji graf. Kemudian baru boleh bagi jawapan. Jangan bagi jawapan tanpa berfikir. Fikir dulu. Ambil masa cikgu Ya. Betul. Kalau tak kita akan rugi markah lah. Okey, saya bantu sikit. Kamu tengok di sini. Kelembapan rendah, kelembapan tinggi. Okey, kemudian tarik. Kemudian tengok sini. Tinggi atau rendah? Sini pula. Sini. Tinggi ataupun rendah. Okey. Itu kaedah dia. Masa 1, masa 2. Okey. Kelembapan 1, kelembapan 2. Cuba tengok. Okey. Okey, bagi jawapan, try Alisha. Okey Alisha, silakan. Graf pertama. Semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, betul ke tu? Betul ke jawapan cikgu? Betul ke tu?
kita tengok. Jawapan saya pun mungkin salah. Okey. Semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin tinggi kadar transpirasi. Betul ke salah? Salah sebenarnya ni. Ini sebenarnya salah. Ini jawapan yang kamu bagi salah. Sebenarnya, semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin rendah kadar transpirasi. Nampak tak ni rendah? Okey. Okey. Tinggi, transpirasi dia tinggi. Kelembapan dia tinggi. Tapi kadar transpirasi rendah. Faham. Ini kelembapan dia rendah. Betul tak? Rendah. Bandingan sini tinggi kan? Jadi, dia punya kadar transpirasi adalah tinggi. Okey. Faham tak, Alisha? Ni sengaja je saya bagi. Okey. Okey, tengok ya. Ini, sini dengan yang sini. Okey. Jadi sini tinggi, kelembapan tinggi, kadar transpirasinya kita boleh dapat dah. Okey, tengok sini pula. Sama juga. Okey. Adam, try Adam. Graf 2. Okey, yang design. Jadi apa jawapan yang betulnya? Semakin tinggi kelembapan, semakin rendah kadar transpirasi. Okey, itu sebenarnya jawapan yang betul. Okey. Boleh Adam? Boleh Alisha? Okey alright. Okey, seterusnya Adam, soalan yang graf 2. Okey Adam, boleh tengok dengan betul. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey. Kita tengok. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey. Kita nampak sini keamatan cahaya tinggi, betul tak? Ya. Okey. Jadi kadar transpirasi dia tinggi. Di sini waktu petang, keamatan cahaya rendah. Kadar transpirasi dia rendah. Okey, itu kita kena analisis graf. Pada waktu pagi, keamatan cahaya tak cukup tinggi. Jadi keamatan kadar transpirasi juga rendah. Okey. Itu pentingnya kita membuat analisis ini. Betul. Baik, semakin tinggi cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, ini boleh juga bagi dua jawapan. Jadi semakin rendah kadar keamatan cahaya, semakin rendah kadar transpirasi. Okey. Juga betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Ini cuma nyatakan sahaja. Okey. Bagi jawapan, dua jawapan yang pertama, Haifa. 4 faktor bagi 2. Suhu Suhu. Lagi satu. dengan keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Okey, jawapan lain apa? Alisha. Pergerakan udara, Pergerakan udara, satu lagi. kelembapan udara. Kelembapan udara. Okey, kelembapan udara betul. Okey, kita tengok pergerakan udara. Yang ketiga keamatan cahaya dan yang keempat suhu. Okey, tepat, cantik. Maknanya pemahaman kamu sudah mantap. Okey. Rumusan. Kita tengok apa. Okey, soalan habis. Jadi saya yakin kamu sudah memahami proses utama fisiologi, apa maksud setiap proses itu. Okey, sekarang kita tengok apakah rumusannya. Tumbuhan mesti kena menjalankan proses fisiologi. Jadi terdapat 5 proses fisiologi utama tumbuhan, iaitu penyerapan, translokasi, transpirasi, respirasi dan fotosintesis. Dalam topik kali ini kita cuma membincangkan 3 sahaja. Okey, dan yang seterusnya, proses fisiologi ini penting untuk memastikan tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Dan seterusnya, apa yang paling penting sekali, tumbuhan itu dapat mengeluarkan hasil yang berkualiti untuk kita guna. Okey, itulah rumusannya. Didik TV KPM